أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadil, Tamusi Majlis, Sahabat Fadil Akhina Ustaz Zukhri selaku Tuan Imam, khususnya muslimin dan muslimat, tak ketinggalan seluruh pegawai masjid. Alhamdulillah pada malam ini bila bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang telah memberi kesempatan dan ruang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama kita memperingati suatu peristiwa yang besar yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, peristiwa ini hanya diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan mulia baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja, sebagai suatu keistimewaan selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah merupakan Habibullah ataupun kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini ialah merupakan peristiwa hebat kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala
bertemu dengan penciptanya dalam keadaan Nabi tidak mati. Semua orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila mana dia mati. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup. Itulah yang hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini hebatnya sebab Allah sendiri menunjuk hebatnya peristiwa ini melalui suratul Isra ayat yang pertama. Allah mulakan dengan subhanah. Bila mana kita mengkagumi sesuatu perkara, maka kita akan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, hebatnya Allah. Setiap perkara yang kita merasakan sesuatu itu menakjubkan, yang kita kata ialah subhanallah. Ada dua orang suami isteri. Mereka ni masuk syurga sebab duk berkata dua perkara saja. Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, si isteri ni comel oteh. Yang hak suami tu huduh piang. Yang si isteri bukan mi comel. Yang laki bukan mi huduh. Huduh ni kita kata huduh piang. Apa lagi nak kata no? Huduh sungguh-sungguh, bukan lawak-lawak. Huduh sungguh-sungguh. Yang bini pula cantik sungguh-sungguh. Mereka ni masuk syurga sebab dia kata alhamdulillah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kata jodoh no. Selalunya orang yang lawa kahwin dengan orang handsome, tapi tidak pada ketentuan Allah terhadap suami isteri ini. Nikah-nikah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikah-nikah mereka ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami ni setiap kali tertengok, terpandang bini dia, alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Tidur malam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beralih kat bini, alhamdulillah. Duduk tengah makan nasi, terangkat kepala tengok bini, alhamdulillah. Bini pula tengok laki, subhanallah. Pasal apa? Sebab takjub sungguh, tak ada orang yang paling huduh dalam dunia melainkan tok laki dia. Huduh sungguh. Dia tengok bini, alhamdulillah. Bini tengok dia, subhanallah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mencipta satu peristiwa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sangat hebat. Dan kehebatan peristiwa ini sendiri diperakukan oleh Tuhan sebab dia yang buat. Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ni ialah satu bab Allah memuji diri dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa pun puji dia tak mencelusi, tak habis, tak sempurna, tak cukup. Sebab kalau kita kata subhan, kalau kita kata alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tu, yang kita kata alhamdulillah, siapa bagi kata? Allah. Bila Allah bagi kata, kita kena bersyukur lagi, kena kata alhamdulillah lagi. Alhamdulillah seterusnya tu siapa yang bagi? Allah juga.
kita kata alhamdulillah, tak habis. Tak akan habis kita puji Tuhan. Hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang memuji Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sendiri puji dia baru habis. Nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nabi maha suci engkau. La nuhsi sana'an 'alaika, kami tak mampu nak mengucap pujian pada engkau. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau ialah seperti mana engkau memuji diri engkau sendiri. Tu Allah. Jadi ungkapan Nabi ini menyebut subhanalladzi asra bi'abdihi padan, sebab dia mengungkapkan untuk dirinya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi perjalanan kita nak kereta, kita bawa sendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjalan malam itu Allah yang perjalankan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tak pernah sangka bahawa dia akan dibuat kejutan oleh Tuhan, bahawa dia akan diperjalankan dan dia akan ditemukan dengan Tuhan Rabbul Izzah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi tahun tu Nabi sangat sedih, sebab Nabi kehilangan dua insan yang tercinta. Yang pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua ialah Abu Talib. Sayyidatina Khadijah saput dalam rumah, Abu Talib saput luar rumah. Tiba-tiba dua orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi kasih, yang Nabi cinta, hilang daripada hidup Rasulullah. Maka Nabi sedih sangat. Rupa-rupanya sedih ni tuan-tuan, sedih ni sebenarnya ada ribu hikmah di balik kesedihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita ni kalau Tuhan tak mengampunkan kita dengan sebab kita kata astaghfirullahalazim, kita akan diampunkan Allah dengan Tuhan buat satu situasi dalam hidup kita, iaitu kita sedih. Bila mana kita sedih, sedih ni dia ada ribu rahmat dalam sedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sedih ni tuan-tuan, hatinya halus, hati halus. Di antara sebab seseorang itu Tuhan kabulkan permintaannya ketika mana dia berdoa ialah ketika dia sedih. Sebab itu sedih ni jadi wajah para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, wajah mereka semua hazin, semua sedih. Sedih ni pasal apa? Sebab mereka menghayati wajah Rasulullah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan ketawa sedikit, kamu akan menangis banyak. Nabi kita SAW nak tidur malam pun tuan-tuan, Nabi letak tapak tangan dia di pipi ni, tuan-tuan, Nabi sedih. Nabi sedih, Nabi ingat apa? Nabi sedih sebab Nabi ingat kita. Sebab Nabi tahu depan kita ni apa dia. Contoh, sesaat Nabi dah wafat, hari kita duduk hari ini, umat Islam telah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diperlakukan
macam-macam orang buat pada orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina. Orang Islam hari ini seumpama seperti anak yatim yang tidak ada pembelaan. Bunuh hari-hari orang Islam di luar sana tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita duduk di negara kita pun ditekan oleh musuh yang duduk di luar negara kita. Berbagai perancangan dibuat oleh musuh Islam terhadap umat Islam. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, umat Islam di akhir zaman seperti makanan yang duduk di dalam talam, fi qas'atiha. Semua bangsa Sayyidina Muhammad cuit seorang sikit umat Islam. Semua menyentuh umat Islam. Tuan-tuan, siapa nak bela umat Islam? Nabi SAW itu satu bab. Yang pertama, di akhir zaman ni Nabi menyedihi kita sebab kita tak boleh istiqamah di atas ajaran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni kita duduk di akhir zaman. Sebab itu Nabi kita SAW memberi galakan kepada umatnya yang menegakkan sunnahnya di akhir zaman. Dengan Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnahku di zaman telah rosak umatku, dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Nabi galak sungguh zaman kita buat ni. Zaman ni orang mula tinggal agama. Tuan-tuan, ni Nabi sedih. Nabi ni tidak malam Nabi tak tangan macam tu. Penuh di tapak tangan Nabi ayat mata Nabi, sebab Nabi ingat kita. Sampailah dibangkitkan esok pada hari kiamat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi lah yang pertama-tama digerak oleh malaikat Jibril. Lepas semua dah mati, tak ada siapa dah yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu Tuhan tanya dengan satu pertanyaan. Yang akhir mati, malaikat maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang akhir mati, malaikat maut. Last Allah kata, Azazil, hang cabut nyawa. Malaikat maut cuba cabut nyawa dia, tapi tak boleh cabut sebab sakit sangat. Kata malaikat maut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah aku tahu sakitnya macam ni, aku tak cabut nyawa orang. Memang dia tak boleh cabut nyawa dia sendiri. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang cabut nyawa dia pencipta dia sendiri, iaitu Allah Rabbul Jalil sendiri yang cabut nyawa dia. Sesaat Allah cabut nyawa dia, jeritan dia itu, kata ulama, kalaulah pada ketika itu manusia masih ada, semua mati habis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah habis, semua dah mati. Ketika itu pada saat Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad nak buka lagi satu, dia panggil fasa kedua, kebangkitan semula manusia. Ketika itu Allah tanya, limanil mulkul yaum, siapa raja hari ini? Tu Tuhan mula buka fasa yang kedua. Siapa raja hari ini? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang kamu tahu, kamu akan sedikit ketawa, kamu akan banyak menangis. Sebab itulah, sebab itu setiap nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang besar-besar, ketika umat manusia pergi minta seorang nabi minta tolong pelepas manusia daripada mahsyar, semua kata, hari ini kami tak tolong siapa, hari ini nafsi, hari ini sendiri, kami tak tolong, hari ini kami takut. Tu yang Nabi menangis, tuan-tuan. Pada saat Nabi nak tidur, Nabi tahu dah apa kita akan berjumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan,
Bila Allah Subhanahu wa taala nak bangkitkan semula manusia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah gerak dulu yang pertama Jibril. Ketika tu Allah suruh Jibril hampir gerak Muhammad. Nabi yang pertama digerak. Kata malaikat Jibril, aku nak pergi cari tang mana, aku tak tahu tang mana Muhammad ada. Sebab bumi ketika tu sudah jadi bumi putih. Bumi di dunia ni dia bumi hijau. Bumi di padang mahsyar bumi putih. Nak pergi cari tang mana aku tak tahu. Kata Allah, hampir cari tempat di mana ada nur, ada cahaya. Tempat yang ada cahaya itulah bermakamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah hari ini. Cerita Isra' Mi'raj ni tuan-tuan bermula daripada pertikaian di antara langit dan bumi. Bumi kata dekat langit, bumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku dengar hak, aku mulia lagi. Antau pasal apa? Sebab dia aku tidak ada orang yang bermaksiat pada Allah. Semua taat pada Allah. Dihang campur-campur. Ada yang taat pada Allah, ada yang bermaksiat pada Allah. Jadi bumi pun mati akal, betul. Tapi bumi cakap, kata bumi, di aku ada Muhammad. Di hang mana ada Muhammad? Mati point langit. Allah Maha Adil. Di atas adilnya Allah, maka Allah pencipta peristiwa Isra' wal Mi'raj untuk Nabi menjejak langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hilanglah kesedihan langit, sebab Muhammad datang menjejak dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam pun macam tu. Langit mulia. Maka sebab itu bila mana kita sebut, tengok dalam Quran, bila Allah sebut langit dan bumi, Allah sebut dulu as-samawati wal ard. Allah sebut langit, baru Allah sebut bumi, sebab langit lebih mulia daripada bumi. Allahumma salli ala sayyidina. Tetapi ijma' para ulama, tempat bermakamnya Rasulullah di Madinah itu lebih mulia daripada langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat itulah yang malaikat Jibril pergi cari tempat Nabi kita akan digerak dan dibangkitkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pipi gerak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit daripada kewafatannya, bangkit yang kedua. Semua kita akan bangkit kali yang kedua. Nabi bangkit tu tuan-tuan, sambil lepas Nabi sapu tanah yang duduk atas kepala dia, yang duduk di badan dia. Soalan pertama Nabi tanya, Jibril, umatku macam mana hari ini? Nabi dah rasa takut lah. Umatku macam mana hari ini? Tu yang Nabi tahu. Hari itu kita akan berjumpa dengan satu situasi yang tak pernah kita jumpa. Ketika itulah, kalau kita tahu Sayyidina Abu Bakar kata, sallallahu alaihi Muhammad, kalau aku tahulah macam ni hari kebangkitan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alangkah baiknya kalau aku seekor burung. Sebab seekor burung ni bila mana dia mati tak bangkit dah. Sayyidina Aisyah pula kata, kalaulah aku hanyalah sehelai daun, pasal tak ada penghisapan, tak ada hisab. Hisab ni yang jadi besar. Tuhan dah memberi satu hint dah, kata hebatnya hari hisab. Allah kata maliki yaumiddin, dia pemilik hari pembalasan. Tuan-tuan, apa kita nak kena Tuhan balas kita esok? Apa persediaan nak balik jumpa Tuhan? Cuba tanya dalam diri. Agak-agak baik kita penuh lagi. Kita nak balik negeri kekal, negeri yang kita tak balik-balik dah main dunia ni, hidup selama-lama di sana. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sedang tunggu hari nak balik. Bila kita nak balik?
Orang pernah bertanya kepada Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu, macam mana sifat orang nak balik jumpa dengan Tuhan? Kalau kata Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang nak balik jumpa dengan Tuhan ni, kalau dia orang baik, dia seperti orang yang keluar bermusafir. Macam mana perasaannya hari nak balik jumpa keluarga dia? Tentu dia rindu, tu teringat nak balik, tentu tak sabar nak balik. Kita ni jenis sabar nak balik ke? Kita jenis tak sabar nak balik ke? Ataupun takut nak balik? Salah Sayyidina Muhammad. La pukul berapa? 8.40, 8.38. Kalau malam ni 11 suku kita mati, tuan-tuan sanggup balik ke? Kalau kata 11 suku malam ni mati lah, mana kita tahu berani tak mati malam ni? Saya ingat kalau mati 11 suku balik rumah apa? Lari balik tak mendengar ceramah dah pasal? Kan macam tu? Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tahulah malam ni kita mati, saya ingat balik rumah kira baca Quran ya. Kalau saya lah masalah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka peristiwa yang berlaku ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu dia bangkit daripada kubur, soalan pertama Nabi tak tanya keluarga dia, macam mana Aisyah hari ni, macam mana Khadijah hari ni, macam mana anak aku hari ni, Fatimah hari ni. Tapi Nabi tanya, umatku macam mana hari ni? Tuan-tuan, subhanallah, inilah peristiwa hebat yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak tahu nak bayang Nabi ni, kedudukan Nabi itu tahapnya tara mana. Tak mampu kita nak menggapai, tak mampu kita nak membicarakan. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, ketika mana Allah nak buat, Allah perintah malaikat Jibril. Malam tu Nabi sedih sangat, Nabi tidur dalam keadaan kesedihan. Siapa nak bela dia? Masalah Sayyidina Muhammad. Tuhan, tuan-tuan, innahu huwas sami'ul basir, dia maha mendengar, dia maha melihat. Dia tengok Rasulullah sedih, Allah melihat Nabi dalam keadaan sedih. Ketika itulah Allah kata Jibril, hampir jemput Muhammad. Tuan bayangkan, hampir jemput Muhammad. Kata Allah, Muhammad, aku nak jumpa dia malam ni. Tuan-tuan, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah kata nak jumpa Nabi Muhammad, Allah kata Jibril, hang muliakan dia, agungkan dia, hebatkan dia, hang cari kenderaan yang paling hebat, bawa jumpa aku. Kalau raja, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, menteri besar ke, Perdana Menteri ke, presiden sebuah negara ke, kenderaan itulah lambang kehebatan. Tuan ingat tak tahun bila Barack Obama nak main Malaysia? Barack Obama tak naik kereta Malaysia, dia naik kereta dia, kereta Amerika tu, buat mai ke Malaysia, buat turun dengan kapal terbang, kereta tu bawa dia berjalan. Kereta ni lambang kehebatan, kenderaan tu ialah lambang kehebatan seseorang. Sahabat Sayyidina Muhammad, kenderaan yang Allah pilih untuk menjadi kenderaan Nabi ialah Buraq. Kalau bumi orang panggil kuda, langit orang panggil kuda terbang. Sahabat Sayyidina Muhammad, itulah Buraq. Buraq ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pi ambilnya, suruh pi ambil dengan Buraq. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, hampir cari di syurga. Pi di syurga, ada di syurga tu 70,000 ekor Buraq. Tak tahu nak pilih hak mana satu, banyak sangat.
Tapi oleh kerana Allah nak mudahkan malaikat Jibril ni, Allah perintah Jibril, tak ada bila pandang perintah, as-samu wa ta'ah, tunduk dan patuh. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak reti menderhaka pada Allah, yang reti hanya patuh pada Allah. Itu sifat malaikat. Bila malaikat turun pergi syurga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cari 70 ribu ekor borak, mana satu nak pilih ni. Malaikat jalan satu tengok, nak cari hak mana lah, ramai sangat, banyak sangat ni. Bila mana Allah nak, Allah mudahkan. Tiba-tiba malaikat Jibril tengok satu ekor borak, dia duduk seorang-seorang. Hak lain tu duduk dengan kelompok, hak ni duduk seorang-seorang. Malaikat Jibril pun berasa hati nak mendekati borak tu. Bila sampai di borak tu, Musa Sayyidina tengok duk mengalir ayat mata borak ni. Teriak rupanya dia. Malaikat pun tanya, "Hai borak, pasal apa hang teriak? Pasal apa menangis?" Borak pun beralih pada Jibril. "Aku rindu Muhammad. Aku rindu Muhammad. Tu Rasulullah." Jibril kata, "Ya Allah, borak ni. Borak tu lah yang dipilih buat turun ke dunia tu, habaq Rasulullah tu. Yang rindu Rasulullah tu." Maknanya apa? Siapa rindu dengan Nabi akan bersama dengan Nabi. Seperti yang Nabi kata, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersama denganku dalam syurga esok. Nabi pun kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang tu dia akan bangkit bersama dengan siapa yang dia kasih. Kalau kasih pada Rasulullah, esok kita akan bangkit bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi borak itulah masalah Sayyidina Muhammad yang dipilihan Allah, yang disebut dengan perindu Rasulullah. Rindu sampai teriak-teriak, nangis-nangis. Ya, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dia tak tahu kerja dia kena bawa Nabi. Dia tak tahu. Malaikat waktu turun dia ke dunia, masalah sayyidina Muhammad, dia pun pertama kali menjejak dunia, tak pernah menjejak dunia, melainkan itulah kali pertama, first time menjejak dunia. Morak syurga diturunkan ke dunia. Lepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masalah sayyidina Muhammad, dibelah dadanya, telah pun diletakkan dalam dada Nabi itu 3 perkara: iman, ilmu dan hikmah. Ditangkupkan balik masalah sayyidina Muhammad. Ketika itulah kata malaikat Jibril, "Dipersilakan Muhammad, engkau menaiki borak." Dipersilakan. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak naik dia buat macam liak. Maklumlah tak pernah siapa naik. Duduk di syurga tu tak pernah siapa naik. Bila dia buat liak, tak mau orang naik, tak mau Nabi naik, sebab dia tak tahu siapa yang nak naik. Waktu dia buat liak tu, masalah Sayyidina Muhammad, Jibril tepuk belakang dia. Tepuk. Borak, hang tak tahu siapa nak naik hang. Hang tahu tak hang nak naik hang ni Muhammad? Tuan-tuan tahu apa berlaku pada borak? Berpeluh borak ni. Sebab rasa malu, apalah aku buat perangai tak elok ni dekat yang ku cinta, yang ku rindu ni. Aku tak tahu hal nak aku ni Muhammad. Dia rasa malu, peluh. Jadi subhanallah, itulah borak yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Al-Isra. Dia panggil asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Semua Allah pilih untuk Rasulullah. Sampailah perjalanan tu perjalanan yang sangat indah buat Nabi. Perjalanan tu subhanallah, salah Sayyidina Muhammad ditunjuk pada Rasulullah pelbagai peristiwa sepanjang perjalanan. Orang katok kepala salah Sayyidina Muhammad, orang potong lidah, macam-macam. Nabi tengok tu, Nabi tanya, tu Jibril tu apa? Tu Jibril apa?
tu apa, semua diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hak tu, hak ni, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang Nabi tengok tu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang Nabi tengok tu apa? Yang Nabi tengok itu yang kita tengok sesaat kita tidur, kita bermimpi. Yang Nabi tengok semua-semua tu ialah sesuatu yang kita dapat ketika mana kita tidur, kita bermimpi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi SAW melihat semua-semua tu dalam keadaan Nabi tak tidur, dalam keadaan Nabi jaga dengan ruh dan jasad. Yang Nabi tengok itu disebut oleh para ahli ulama dengan satu alam dia panggil alamul misal. Alam misal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, malam ni kita tidur, kita pergi Mekah lah, kita pergi Madinah lah, kita pergi Baitul Maqdis lah. Satu masa saya pernah mimpi. Mimpi tu di antara mimpi-mimpi yang indah lah pada saya. Saya pergi ke Palestin. Pergi ke Palestin, join pejuang-pejuang Islam di Palestin. Waktu tu saya menangis dalam tidur. Saya menangis. Menangis ni sungguh-sungguh. Aku sampai negeri pejuang-pejuang Islam nak bebaskan Baitul Maqdis. Saya menangis salah Sayyidina Muhammad. Jaga tentang rupa-rupanya. Memang sungguh saya teriak. Air mata penuh ni. Teriak sungguh rupanya. Jadi yang kita tengok semua tu apa segala lah. Pengalaman tuan-tuan, pengalaman saya, pengalaman saya. Dia panggil alamul misal. Dia panggil alam misal. Maka subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, perjalanan itu kemuncaknya lah pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, maka bila mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah kemuncak yang tertinggi yang tak pernah difikirkan oleh Nabi, wah dia akan bertemu dengan penciptanya. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, maka hilanglah rasa sedih Rasulullah. Dakwah hendaklah diteruskan. Kematian isteri, kematian bapa saudara yang membelamu bertukar kepada aku yang akan membelamu. Akhirnya subhanallah, Nabi turun dalam keadaan semangat, hilang sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa yang berlaku pada malam 27 Rajab. Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala-galanya telah diwariskan buat kita. Kitalah yang diharapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk menerus perjuangan Nabi yang masih berbaki. Tak lama lah tuan-tuan, kita nak terus, kita nak bertahan. Islam ni kalau nak mati, jangan mati di tangan kita. Kita akan memperjuang dan membela agama ni dengan sebenak-benak kita membela, mempertahankan agama. Hatta mati pun kita sanggup demi mempertahankan agama ni, insya-Allah. Tak lama dah tuan-tuan. Ni giliak kita. Ni giliak kita. Maka diharapkan insya-Allah masuk Ramadan sehari dua lagi, buatlah persiapan sebaik-baiknya untuk kita nak bersiap, mempersiapkan diri untuk hidup di zaman yang mencabar selepas ini, di masa mendatang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat Islam akan diuji
seperti mana diguncang bumi, seperti mana Allah sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah akan goncang situasi yang mendatang ini. Maka yang kemas dan utuh imannya saja yang mampu berhadapan dengan ujian hak lepas-lepas ni. Kita tak tahu bila Dajjal nak mai. Persediaan kita kena buat. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melangsungkan umur kita sampai ke masa ni. Dan harap insya-Allah kita sempat melihat Islam menang pada akhirnya. Insya-Allah. Kita rindu nak hidup di zaman Islam memerintah alam dan dunia ni. Insya-Allah. Kita harap di kalangan kita ada yang sempat melihat kemenangan Islam di akhirnya, insya-Allah. Saya ingat setakat itu saja, yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Mudah-mudahan kita semakin elok membuat persiapan sebelum kita memasuki Ramadan. Harap-harap kali ini kita boleh mayang tarawih di masjid, insya-Allah. Harap-harap ujian hal lepas tak berulang lagi. Hari ini saya kesian sungguh-sungguh kepada tempat-tempat lain Salah Sayyidina Muhammad yang tak boleh duduk macam kita. Kuala Lumpur tak ada kuliah lagi. Kuala Lumpur tak ada kuliah lagi. Walaupun mereka dah boleh bayar masjid, tapi kuliah tak ada lagi. Taman-taman syurga masih belum ada kat mereka. Tapi Allah bagi pada umat Islam di Kedah kita ni, kita dah boleh berkuliah. Bila kita masuk dalam kuliah, berarti kita dah duduk dalam sebuah taman dari taman-taman syurga. Harap-harap dengan sebab kita duduk main selalu di taman-taman syurga ni, nanti Allah bagi kita semua boleh masuk syurga, insya-Allah. Amin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terakhir sekali saya berasa nak jemput tuan-tuan muslimin dan muslimat ke pondok saya di Pokok Macang tu. Jadi khususnya untuk pengajian malam Jumaat dan siang hari Jumaat, tapi awal sikit lah, 7.30 pagi. Jadi itulah pengajian, sebab orang duk mai mana-mana halong, orang Padang Terap tak pi, tak ada. Jadi dia pun kena mana orang kot ni, saya kata saya pun tak tahu. Jadi malam ni saya jemput lah, kalau ada kelapangan jemput ke pondok saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.